Kedudukan yang ketiga, orang-orang yang bertakwa tingkatan yang lebih tinggi iaitu takut kepada benda yang syubhah. Bila buat syubhah, rasa takut. Maksudnya benda yang ragu-ragu ni. Nak pergi makan kat kedai pun rasa takut. Dia rasa tak yakin je kedai ni. Kenapa pula tak yakin, ragu-ragu je. Tengok token pun tak tutup aurat. Contoh, minta maaf ya. Macam mana kita nak yakin kalau orang tu jelas-jelas tidak menutup aurat, adakah kita yakin dia solat? Dan kalau dia tak solat, adakah dia amanah dengan apa yang dia masak untuk jadi darah daging kita? Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka lebih utama baginya. Sebab itu orang yang makam yang ketiga ni, dia takut benda yang syubhah, benda yang ragu-ragu dia tinggalkan. Sebenarnya banyak sangat benda yang ragu-ragu, tapi kita tak kuat nak tinggalkan sebab nafsu kita memang teringin sangat nak makan contohnya. Nak pergi contohnya dan sebagainya. Makam yang keempat ini lebih tinggi lagi, iaitu tingkatan takwa, iaitu takut kepada melakukan yang harus. Ini makam yang disebut makam orang zuhud. Nak buat benda harus pun takut. Rehat, apa hukum dia? Harus, rehat harus. Dia jadi berdosa besar rehat ni kalau sampai tak semayang. Tengok TV, apa hukum dia? Harus. Tengok drama? Harus. Yelah, jatuh haruslah. Boleh jatuh makro kalau sampai peringkat tengok maksiat. Kita kata drama tu kan bukan benda real, tapi tengok pendedahan aurat. Boleh jadi makro, boleh jadi haram kalau naik syahwat. Tak naik syahwat jadi makro. Tengok adegan dalam TV kan, dedak aurat, dia tak sama dengan zahir, jatuh makro. Tapi kalau naik syahwat jatuh haram. Maksudnya benda tu asalnya hukumnya harus. Tapi orang yang makan zuhud ni, benda harus semua dia tinggal. Dia pastikan apa yang dia buat mesti benda sunat sahaja. Ini dahsyat ni. Kita makam yang keempat ni sangat jauh. Makam yang ketiga pun jauh. Yang syubhah pun banyak kita buat, benda yang ragu-ragu. Dan makam yang paling tinggi iaitu takut ingat selain daripada Allah. Ini makam muqarrabin, para nabi dan sebagainya, wali Allah. Maksudnya bila dia ingat je selain pada Allah, dia menangis. Hidup dia 24 jam saat ingat Allah. Sekejap lupa Allah, dia dah takut sangat melakukan taubat kerana dia lupa Allah beberapa saat. Kita kemungkinan besar kalau 24 jam tu kebanyakannya kita lebih kepada ingat kepada makhluk, ingat pada suami, anak, makan, minum, ingat Allah sangat sedikit. Bahkan dalam solat 5 minit susah nak ingat Allah. Bagaimana di luar solat lagi susah nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, sebagai penutupnya ya. Secara ringkaslah ni, cerita pasal bekalan. Umur kita sangat pendek, 60 tahun pendek, 50 tahun pendek. Ada orang 30 tahun dah meninggal dunia. Tetapi umur amalan kita boleh panjang. Umur kita pendek tapi umur amalan boleh panjang. Kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi umur amalan kita umpama ribu-ribu tahun. Kalau ribu tahunlah dalam kubur. Kalau ribu tahun pula di padang mahsyar. Sebab dikatakan hisab dia pada mahsyar paling pendek 50,000 tahun. Maksudnya mungkin umur kita tak panjang, amalan kita mungkin kurang. Tetapi dengan beberapa amalan yang akan disebutkan secara ringkas ini, boleh memanjangkan amalan kita. Subhanallah. Yang pertama, ini bukan ikut turutan sangat ni. Yang pertama, iaitu Lailatul Qadar. Sebab apa Lailatul Qadar? Kan disebut di dalam Al-Quran, ia lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud lebih baik ni, tak tahu berapa banyak. Kalau nak kira dari segi matematik, 1000 bulan menyamai 83 tahun. Lebih kurang 83 tahun. Tapi nak sebutnya siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, dia dapat satu amalan yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Jadi kita dah tak lama nak kejar Lailatul Qadar ni. Tinggal berapa bulan? Lebih kurang tak sampai 2 bulan nak masuk ke bulan Ramadan. Maksudnya umat Nabi Muhammad ni memang pendek umur dia. Tapi Allah bagi kelebihan yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad saja, yang mana umurnya seperti panjang. Yang kedua, antara amalan yang boleh memanjangkan umur seseorang ataupun amal solehnya adalah menghubungkan silaturahim. Ini kan disebut dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa yang nak dipanjangkan umurnya, nak dimurahkan rizkinya, maka hubungkanlah silaturahim. Ada satu kisah, seorang hamba Allah dia berjalan, lalu Allah perintahkan para malaikat
ada malaikat pergi menyapanya nak bertanya dia mahu ke mana. Ini dalam kitab dosa-dosa besar Al-Kabair. Kalau siapa baca kitab ni bab silaturahim, kita akan rasa takut dengan cerita silaturahim. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi SAW, tidak turun rahmat Allah kepada sesuatu kaum, Allah menahan rahmat kepada suatu kaum, mungkin kepada suatu rumah ataupun ke suatu kampung, sekiranya ada di kawasan tersebut orang yang memutuskan silaturahim. Sampai begitu sekali. Mungkin itu jawapannya kenapa rumah tangga kita kurang bahagia. Kenapa anak kita ada masalah. Kenapa sekian-sekian. Mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita yang memutuskan silaturahim. Ada satu ketika Abu Hurairah kan, dia menyampaikan, masa tu dia dalam menyampaikan kuliah setelah mungkin kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut kalau ada di kalangan macam kita ni sedang kuliah, kemudian Abu Hurairah sebut dalam kitab ni juga, hendaklah di kalangan kamu ini yang ada memutuskan silaturahim, sila pergi hubungkan balik. Sekiranya tidak, aku takkan mulakan majlis ni. Kemudian bangunlah seorang pemuda, dia keluar daripada majlis itu, dia pergi jumpa mak saudaranya. Lalu dia minta maaf dengan mak saudara dan hubungkan balik silaturahim. Kemudian mak saudara dia kata, pergi tanya kembali kepada Abu Hurairah kenapa dia kata begitu. Lepas tu bila dia balik, dia tanya Abu Hurairah kenapa. Abu Hurairah kata, kerana ketika kamu ada dalam majlis tadi tu, tertahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kan wali Allah, sahabat Nabi ni lebih tinggi daripada wali Allah. Mungkin nampak malaikat rahmat tak turun ke ataupun tak bersama ke. Sebab apa? Dia bacakan hadis tu tadi. Barang siapa suatu kaum ataupun disebut hadis Nabi suatu kaum yang memutuskan silaturahim, maka tersekat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berat sebenarnya. Subhanallah, Allahu akbar. Okey. Jadi orang yang menghubungkan silaturahim, kalau hujung minggu ni, ini hujung minggu lah, esok hari Ahad kan. Maksudnya, kalaulah kita buat sesuatu, tadi tak habis cerita tu. Seorang pemuda ada malaikat kan, Allah suruh pergi tanya ke mana dia nak pergi. Bila malaikat tanya ke mana kamu nak pergi, dia jawab, aku ingin pergi menziarahi saudaraku. Nak pergi ziarah saudara. Saudara ni siapa? Silaturahim ni, hubungan rahim ni. Mak-mak saudara, tok-tok saudara, sepupu, sepapat, adik-beradik dan sebagainya. Hari ni orang ramai suka hubungkan, bukan silaturahim, hubungan kawan. Itu kita panggil ukhuwah. Maksudnya hubungan kawan beria jaga. Kadang minta maaf, grup WhatsApp tu kan, kalau dengan kawan sekolah ada, kawan menengah ada, universiti ada, satu taman ada, dia siap jadi admin lagi. Tapi kadang bila WhatsApp grup family, kejap left grup. Kalau ada beradik, sepupu dan sebagainya. Sebab apa? Cabaran hubung silaturahim dia lagi susah daripada hubungan ukhuwah. Jadi, bila ditanya, aku nak pergi ziarah saudaraku. Malaikat ni tanya, adakah kamu berhajat kepada dia? Maksudnya ada hajat apa-apa ke? Nak minta tolong ke? Kan? Ataupun ada sebab-sebab. Dia kata tidak. Kerana aku mencintai saudaraku. Nak pergi ziarah sebab sayang. Mencintai kerana Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat tu mengkhabarkan kepadanya, kerana kamu mencintai saudaramu kerana Allah, sesungguhnya Allah juga mencintaimu. Subhanallah, Allahu akbar. Nak sebutnya, kalau besok contohnya, bincang suami isteri, bang dah lama tak pergi rumah sepupu, rumah adik-beradik kat Kuala Lumpur. Lama tak ziarah mak saudara. Perjalanan kita pergi tu sebuah perjalanan yang sangat Allah cinta. Sebab nak hubungkan silaturahim, dan ia bukan sia-sia. Minta maaf kadang hari ni orang kita kata, daripada pergi tu makan-makan saja-saja tu baik pergi kuliah. Sebab tak faham tuntutan menghubungkan silaturahim. Hari ni ramai yang sampai ke rumah saudara mara bila mati. Dah meninggal. Oh, dah meninggal, 2 tahun tak jumpa, 10 tahun tak jumpa, meninggal baru jumpa. Besarnya fadilat menghubungkan silaturahim. Yang antara memutuskan silaturahim, telefon. Sebab WhatsApp je, hari lahir pun hantar gambar kek je. Betul tak? Ucapan je. Sekarang hadiah-hadiah dah tak ada. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Kamu beri hadiah, kamu akan saling mencintai. Suami isteri bagi hadiah, menghubungkan silaturahim, subhanallah, anak-anak dan sebagainya. Itu tanda keimanan kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian di antara amalan yang sedikit tapi panjang amalan dia, besar pahalanya yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, antaranya adalah surah Al-Ikhlas.
Janganlah pagi-pagi ulanglah 3 kali. Tengah hari sebelum tidur ulanglah 3 kali. Kan Nabi pernah tanya kepada sahabat, wahai para sahabat, boleh tak kamu sebelum tidur khatam Al-Quran? Sahabat kata tak ada, di kalangan kami tak mampu. Dan Nabi lalu kata, bukankah satu Qul huwallah 1/3, bila kamu baca kali kedua 2/3, kamu baca kali ketiga menyamai 3/3 Al-Quran. Subhanallah. Jadi sekarang ini list ni bukan apa, kita kan kurang beramal, umur pula pendek. Kita kena bagi tumpuan kepada amalan yang boleh, amalan sedikit tapi pahalanya banyak. 3 Qul ulanglah sebanyaknya. Setiap kali lepas solat jangan tinggal 3 Qul, dan Qul huwallah ulang 3 kali. Qul a'udzu bil falaq nak ulang sekali, Qul a'udzu binas sekali tak apa. Tapi nak ulang 3 kali semua afdal. Tapi yang paling afdal Qul huwallah itu ulang 3 kali. Setiap kali lepas solat jangan tinggal. Pahalanya umpama kita membaca sebuah Al-Quran. Subhanallah. Solat jemaah. Ini kalau nak kupas ni, saya tak nak kupas panjang, masa pun dah habis. Sebab apa? Solat jemaah, kalau orang perempuan nak ada solat jemaah, subhanallah, afdal. Sunat, boleh jatuh sunat. Kalau siapa yang baca Dr. Zulkifli Al-Bakri selalu juga kat sini kan, Bayan Linnas, bila timbul isu wanita pergi ke masjid ataupun surau solat berjemaah. Sebab apa? Di sini ada beberapa hadis Nabi kan. Ada yang kata afdal di rumah. Ada pula hadis Nabi bila Sayyidina Umar, isteri Sayyidina Umar Hafsah mengadu kepada Rasulullah, Sayyidina Umar seorang yang cemburu tak bagi pergi masjid. Rasul kata jangan halang wanita-wanita kamu nak pergi ke masjid. Nak sebut di sini kalau siapa baca Muzakarah Fatwa ataupun Bayan Linnas yang Dr. Zulkifli sebut, kena baca sampai akhir tentang bab wanita solat di masjid, solat berjemaah di masjid. Ada sampai di bawah-bawah ditulis solat di masjid wanita ini boleh jatuh harus, boleh jatuh sunat sebagaimana sunat orang lelaki. Boleh jatuh haram kalau timbul fitnah. Tak boleh jaga akhlak, tak boleh jaga aurat. Timbul fitnah yang lain. Tapi boleh jatuh juga sunat, dapat pahala yang sama sebagaimana orang lelaki pergi. Kita tahu setiap langkah menuju ke rumah Allah, gugur dosa, dinaikkan darjat 1. Subhanallah. 10 langkah, 15 langkah, main dengan motor pun tak ada masalah, akan dikira sejauh mana tayar bergolek kan. Subhanallah. Jadi Rasulullah pernah sebut dalam satu hadisnya, sekiranya umatku tahu betapa besarnya solat berjemaah di masjid, maka mereka akan datang walaupun merangkak. Walaupun merangkak, tak boleh nak jalan, boleh merangkak. Merangkak pun datang. Nabi sambung lagi hadis tu, walaupun mereka terpaksa mencabut undi. Maksudnya kalau tahu betapa besarnya nilai solat berjemaah di masjid ataupun di surau solat berjemaah lah, mereka akan sanggup cabut undi, nak kata penuh masjid sampai bergaduh lah orang kampung, dan nak sembahyang, dan sembahyang tapi tak muat, cabut undi. Nabi kata sampai sanggup cabut undi. Bayangkanlah kan, selalu ustaz-ustaz kita bagi perumpamaan, bila solat kat rumah selak kain sejadah RM1. Bila datang surau selak RM27. Sehari dalam RM130. Agak-agak penuh tak jiboy ni? Penuh lah kan. Maksud lepas solat jemaah selak RM27. Memang berebutlah, merangkak pun sanggup. Tetapi ini orang yang sanggup subuh datang masjid 5 waktu, duduk di masjid di rumah Allah, mesti confirm sakit tak sakit, sehat tak sehat, sempit tak sempit, nak juga datang. Sebab apa? Dia di peringkat orang yang sangat yakin dengan janji Allah tentang solat berjemaah. Yang tak sampai-sampai, kadang-kadang sampai dia kejap yakin, kejap tak lah tu. Saya pernah jumpa orang tua umur dah 70 lebih menangis sebab tak pergi masjid. Saya tanya sebab apa makcik? Orang perempuan. Dia kata sejak saya nikah sampailah tua sekarang, saya tak pernah ustazah tak pergi masjid. Suami saya akan bawa naik motor. Orang Ferda ni, kampung Pasir Besar. Tapi sekarang suami sakit, dia kata. Suami sakit tak boleh pergi masjid, menangis. Saya kata kenapa acik sampai macam ni sekali? Dia kata senang ustazah. Pergi semayang berjemaah di masjid, acik tinggal baca Fatihah. Yang lain semua serah dia imam, dia kata. Lepas dah semayang, senang. Acik tak perlu zikir, tak perlu doa. Imam juga tolong doakan. Semua kerja senang ustazah, tapi pahala banyak Allah bagi 27 kali ganda. Tapi sekarang acik semayang seorang kat rumah. Suami dah sakit. Kan? Suami sakit. Tapi semayang sendiri semua kena baca. Lepas tu lepas semayang doa sendiri, payah ustazah. Tapi dapat 1 kata.
Masya Allah. Orang kampung, orang tua bukan belajar tinggi tapi yakin iman dia sangat tinggi. Dan orang kat situ kata, Ustazah memang betul makcik ni tak pernah miss dengan suami dia pergi sembahyang berjemaah di masjid. Waktu subuh dia seorang je perempuan. Subhanallah. Kalau kat sini ada suami isteri, Masya Allah, ambillah peluang ni. Apa nak fitnah lagi? Kalau datang dengan suami, betul kan? Tak ada anak kecil. Kalau macam saya anak kecil, susah nak datang dan sebagainya. Subhanallah. Kejarlah kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau ikutkan list ni banyak lagi. Saya kira setakat itulah ya. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat bekal amal soleh, bekalan untuk berjumpa dengan Allah, berjumpa yang sebenar-benar iaitu mati. 5 kali sehari kita jumpa juga Allah iaitu dalam solat kan. Tapi bila saat kematian, nak ataupun tidak kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ketika itu bekalan kita cukup. Kalau tak cukup juga bekalan, kita akan bergantung kepada 3 bekalan yang berterusan itulah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata bani Adam inqata'u amalu illa min salas." Bila mati anak Adam terputus segala amalan kecuali 3. Yang pertama sedekatun jariyah, yang kedua al-ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga wa waladun soleh ayyad'ulah, doa anak yang soleh yang mendoakan. Jadi fokus kita ni 3 amalan ni jadi fokus kita ni. Hari-hari jangan tinggal 3 perkara ni. Mesti ada sedekah. Hari-hari mesti cari ilmu dan menyampaikan ilmu walaupun kepada pasangan. Ilmu sikit pun tak apa. Lepas tu yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan. Tolong jangan tunggu bila mati baru pesan. Ataupun dah nazak, jangan lupa doakan mak ya. Hari ni kita dah kena minta doa daripada anak kita. Sekali-sekala telefon. Nak, ya mak, ada apa? Mak nak minta doa. Mak nak minta doa apa? Biar sehat sakit lutut. Tak apalah. Mak nak minta doa, nak husnul khatimah. Sebab bila kita latih anak kita doa kepada kita ketika hidup, insya-Allah lepas mati dia tak akan lupa doakan kita. Tapi kalau kita tak pernah minta doa dengan anak, tak pernah latih dia, tak pernah didik dia berdoa kepada kita, mungkin sebulan dia masa sedih dia doa. Lepas bertahun, sebulan sekali baru berdoa. Jadi insya-Allah 3 ini kita cuba fokus, sebab 3 inilah amalan yang dijamin tidak akan putus selepas kita mati. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.